بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Dan insya-Allah pada hari ini merupakan hari pertama kita untuk kita sama-sama mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama kata satu-satunya sejarah yang kalau kita baca diberikan pahala iaitulah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca sejarah hang tuah ke hang jebat ke hang lekiu hang pi mana ke apa tu tak ada pahala. Mungkin ada maklumat lah tapi tak ada pahala kan. Tapi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berpahala, dan juga sirah ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang keduanya, sirah ni ikut pengalaman saya lah masa saya kecil-kecil dulu, merupakan subjek yang paling saya tak suka. Bila ingat lagi masa belajar pondok dulu, bila buka je buku sirah ni, terus anda nampak padang pasir dengan unta tu je. Tidur. Confirm aku tidur. Itulah lama belajar daripada tahun 80-an sampailah ana sambung pengajian di Syria ketika saya mempelajari kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan almarhum Asy-Syahid biiznillah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Barulah saya faham pentingnya sirah ni. Lepas tu bila saya sambung di Al-Azhar, masa tu Syekh Nuruddin Al-Makki ada buat kelas tambahan dekat rumah pelajar-pelajar Terengganu tak silap mana. Dia baca kitab Suwarun min Hayati Sahabah, gambaran kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Masa tu makin saya minat kepada sirah para sahabat Nabi, dan alhamdulillah sehingga hari ini Allah takdirkan saya banyak mengajar pasal sirah lah. Walaupun saya tak reti pun, tapi sekadar nak membaca tu boleh lah. Okey. Pertama sekali, kitab ni bertajuk Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Nurul Yaqin dengan makna cahaya keyakinan pada sirah. Sirah asal maksudnya daripada perkataan sayrun, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira kitab paling basic dalam pengajian sirah, paling basic dan paling senang. Cumanya saya tak baca tau kitab ni, saya baca yang Arab sebab saya tak biasa baca Melayu. Saya ni bukan buta huruf, tapi saya tak selesa baca Melayu ni. Pasal memang dah berkurun-kurun saya mengajar, saya tak guna yang Melayu, saya guna yang Arab. Sebab bagi saya yang Arab ni dia lebih, macam mana nak cakap dia lebih dia lebih feel tu lain. Dia kalau Melayu ni bila dia dah terjemah, okey saya nak tanya akak senang akak baca Al-Quran bahasa Arab dengan baca terjemahan beza kan? Beza. Al-Quran dia ada makharijul huruf, dia ada tajwid dia kan, dia punya bahasa Arab dia. Bila kita baca terjemahan biasa baca, tapi dia tak ada feel dia lain. Segi pahala pun confirm jauh.
Kalau kita baca yang Al-Quran bahasa Arab, contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tu dia dah dapat 30 pahala. Tapi kalau kita baca terjemahan, inilah kitab bla 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 bla, dia tak ada pahala macam harfun bi 10 darajat, yang satu huruf dengan 10 pahala tu. Okey, jadi anak akan baca yang bahasa Arab, tapi dia punya makna lebih kurang dengan bahasa Melayu ni, ya. Lebih kurang aja. Jadi ada benda-benda nanti kalau ada kelainan ke apa ke, kita akan tengok kau Melayu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Okey. Kalau ikut yang Melayu ni, bab pertama nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Arab dia kata an-nasabus syarif. An-nasabus syarif. Sebab tu istilah syarif, ataupun kalau orang perempuan nama Syarifah, ada Syarifah kat sini? Confirm ada. Kalau orang nama Syarifah, ini keturunan Nabi. Kalau Syarif. Tapi kalau lelaki, dia tak panggil Syarif, dia panggil Sayyid. Sayyid. Kita Melayu tulis S-Y-E-D, Ustaz Syed, bukan Syed kat oi, Sayyid. Kita Melayu kan tulis Y-E-D kan, tapi Sayyid dengan mana tuan. Syarif yang mulia, Syarifah perempuan yang mulia. Ana ada jumpa ada seorang orang Syria, dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, dia berkahwin dengan orang Terengganu. Bila dia dapat anak perempuan, dia nak letak nama anak dia Syarifah. Masa nak daftarkan tu, tak silap anak dia cerita, Jabatan Pendaftaran dekat negeri Terengganu tak terima, tak benarkan dia daftar anak dia nama Syarifah, dengan syarat dia kena bawa bukti salah-salah keturunan yang dia daripada keturunan Al-Hasan ataupun Al-Husain. Dua dia lah kan, Al-Hasan awi Al-Husain. Itu yang saya dengar lah. Jadi wallahu alam, mungkin saya silap macam mana, tapi yang saya faham, kalau dekat Terengganu tak dibenarkan letak nama anak Syarifah kecuali kena bawa bukti nasab keturunan itu daripada Nabi SAW. Ada salah silah dia tu, kan, ada bin, dan orang Arab biasanya dia jaga salah silah keturunan. Kita Melayu tak jaga, kita sempoi. Untuk apa? Untuk nanti takut orang salah guna, kan. Oh, kau Syarifah, kau Syarifah. Jadi padahal dia keturunan biasa-biasa je. Jadi itu penggunaan dia. Sebenarnya boleh je bawa nama Syarifah ni, tak ada apa kan. Tapi dah digunakan Syarifah itu hanya untuk keturunan Nabi SAW. As-Sayyidul Akramul ladzi syarafa an-nas biwujudihi huwa Muhammad bin Abdullah min zawjihi Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah ibn Abdul Muttalib. Dia kata apa? Mungkin akak-akak boleh detect lah apa yang saya baca tu. As-Sayyidul Akram, tuan yang amat mulia. Kalau kat sini dia kata beliau adalah baginda termulia. Sebab tu anak kata kan, anak tak suka baca Melayu tau. Mana-mana anak mengajar, anak takkan baca Melayu. Sebab dia dah bila dia terjemah, jadi tak best. Jadi saya suka baca yang Arab dan saya terjemah sendiri. Bawa aku puas hati. Gitu. Tapi dia punya makna tak lari mana lah, lebih kurang je. As-Sayyidul Akram, tuan yang amat mulia.
Alladzi syarafan nas biwujudihi, yang manusia mendapat kemuliaan dengan kewujudannya, kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok anda tengok contoh kat sini kan. Dekat kitab saya yang bahasa Arab, dia kata allazi syarafan nasu biwujudihi, yang kita manusia mendapat kemuliaan dengan sebab kewujudan Nabi. Dekat yang Melayu dia kata apa? Beliau adalah baginda yang termulia, yang dengan kehadirannya kedudukan umat manusia pun menjadi mulia. Kan jadi panjang macam tu kan. Jadi macam kalau orang mengajar ni, saya tak tahu lah orang lain mungkin dia sesuai baca, bagi saya macam tak berapa nak best gitu. Siapakah tuan yang amat mulia ini? Huwa Muhammad bin Abdullah. Dia ialah namanya Muhammad bin Abdullah. Okey, Abdullah. Sebutannya dal tu bagi depan lah, Abdullah. Cuma ada satu je dekat Malaysia ni yang namanya betul-betul ikut grammar. Jamal Abdillah. Masa saya kecil-kecil dulu, arwah mak saya ni ustazah lah. Orang dulu, diorang belajar grammar kuat tau. Macam akak-akak semua grammar orang putih Power Rangers kan. Nak banding dengan budak zaman sekarang, grammar berterabur, hancur barai, tak apa-apa kan. Orang dulu sama juga. Arwah bapak saya pun dia belajar dekat UK, jadi grammar dia power. Mak saya belajar sini je, ustazah biasa, tapi dia orang punya grammar kuat. Ingat lagi masa saya kecil-kecil tu mak kata, Amy, kau tahu tak dalam Malaysia ni dia seorang je nama dia betul, Jamal Abdillah. Kita tak faham budak kan. Kenapa mak? Tu dalam nahwu dia panggil mudhafun ilaihi. Kita budak tak faham apa kan. Lepas dah besar baru faham. Oh betul kata arwah mak tu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kedua-dua arwah mak abah saya dan mak abah kita semua insya-Allah. Amin. Jadi kan Abdullah dia bagi depan, kecuali kalau ada nama sebelum daripada dia. Contoh macam tu lah, Jamal Abdillah. Anda tak tahu nama dia Jamal bin Abdillah ataupun nama dia Jamal, ataupun nama dia memang gitu, Jamal Abdillah bin lain. Anda tak tahu lah kan. Ada siapa peminat kat sini kau tahu nama dia? Itu paling betul grammar dalam Malaysia, nama dia Jamalu Abdillahi. Kalau kata Jamalu Abdullah, tak betul grammar tu. Salah. Huwa Muhammad bin Abdillahi min zawjihi Aminata binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Nama manusia yang paling mulia ini Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, hasil perkahwinan dia dengan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Nanti kita akan sampai bab nanti cerita macam mana abah Nabi bertemu jodoh dengan mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini intro tenang-tenang dulu. Bin Abdul Muttalib, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min zawjihi Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Okey. Atuk Nabi ni nama sebenar dia bukan Abdul Muttalib. Nama sebenar dia siapa tahu? Siapa tahu anda bagi apa? Nama sebenar atuk Nabi Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Ceritanya gini Okey. Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim. Moyang Nabi nama Hashim. Hashim ini pun bukan nama sebenar tau. Nama sebenar Hashim Amru. Maknanya kalau kita ikut nama sebenar Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamdi bin Amr. Itu kalau ikut nama sebenar. Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamdi bin Amri. Habis kenapa hilang nama Syaibatul Hamdi, melekat nama Abdul Muttalib?
ceritanya begini. Once upon a time. Okey. Satu hari Hashim, moyang Nabi ni, pergi berniaga ke Madinah. Zaman tu namanya Yathrib. Dan Hashim ini, ataupun nama sebenarnya Amru, nama moyang Nabi ni, nama sebenarnya Amru. Dia inilah orang pertama yang membuat pengembaraan untuk orang-orang Quraisy berniaga yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wa saif. Menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka apa dia? Rihlata syita'i wa saif, pengembaraan pada musim syita, musim sejuk. Nah, sekarang dekat Syam sejuk sangat. Kakak pun tahu kan, ni semua biasa makan angin semua tahu ni. Eropah sejuk sangat masa ni kan. Ni bulan 1, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 masih sejuk lagi. Bulan 4 dah masuk musim bunga, masih sejuk lagi. Bulan 5 okey, bulan 6 okey, 7, 8 panas, 9 panas. Allah, anak bila sebut sejuk ni tak ingat tak lihat. Terus teringat Syria, automatik teringat Syria. Terkena ke guru-guru anak yang mengajar anak kat sana kan. Kesian. Macam mana guru kita kan. Anak tak boleh kat anak sore lah. Kadang bila anak cerita gini kau kata ustaz ni macam asasik Syria je. Bukan masalah asasik Syria tau. Masalah anak duduk kat sana lama. Anak belajar dengan ulama kat sana lama. Jadi kenangan tu kuat sangat. Kan? Sebab tu bila anak duduk tempat sejuk, automatik anak akan teringat Syria. Ya Allah, sejuknya, tak tahan. Guru anak, dia dulu pernah mengajar dekat Mahat kita orang, dekat session 16. Lepas tu dia dah tak larat, dia dah berumur lah. Dia pun minta izin nak balik Syria. Dia balik Syria, nasi setahun aja. Baru dia dekor, dia kata, Nazmi, tak tahan, Syria sejuk. Nak datang Malaysia, dia kata, nak balik Malaysia. Sedih pula aku dengar. Dah lah dia kata Syria tu sejuk, elektrik tak ada, minyak tak ada, kayu api susah, sejuk sangat. Okeylah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu guru-guru kami di sana insya-Allah. Besok 18 hari bulan mantan Menteri Agama, mantan Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri akan bermisi bersama Muslim Care untuk menghantar bantuan musim sejuk ke Syria. Anda sepatutnya pergi besok. Tapi Ana kata, Ana banyak kena ngajar lah tahun ni. Kalau pergi nanti banyak poting kelas kan. Jadi okey lah. Yang penting kita tolong cari sumbangan untuk orang-orang kat Syria. Balik ke cerita kita. Allah kata, li'ilafi Quraisyin. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Ilafihim. Ilaf dalam bahasa Arab. Alafa ya'lifu ilaf. Dengan mana kebiasaan. Kita biasa dengar orang panggil orang mu'allaf. Orang mu'allaf. Antara makna ilaf, mu'allaf dengan mana yang dilembutkan. Mu'allaf dengan mana orang yang dilembutkan hati mereka. Hayawanun mu'lif atau mu'lafatun, binatang yang jina. Ini dalam bahasa Arab. Allah kata menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Apakah kebiasaan mereka? Rihlatash syita'i was saif. Pengembaraan pada musim sejuk dan musim panas. Jadi moyang Nabi yang bernama Hashim atau nama sebenarnya Amru ini orang yang mula-mula buat dua perniagaan ini. Musim sejuk, diorang pergi berniaga ke arah Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, dan musim panas ke Yaman. Dia berniaga ke arah Yaman. Jarak antara Yaman dengan Syam lebih kurang 2,300 km. Mekah dekat tengah-tengah. Okey. Satu hari, moyang Nabi yang bernama Amru ini, okey, sebelum kita ambil Hashim lah senang ya. Kenapa orang panggil dia Hashim? Dia ni, moyang Nabi ni kaya, pemurah. Bila time musim haji, ni cerita zaman jahiliah, dia akan bagi orang makan. Dia ambil, dulu kan ada roti diorang dulu keras-keras macam roti, ialah roti keras lah. Dia akan pecahkan roti bagi jemaah haji datang makan. Dia akan layan jemaah haji. Ini cerita zaman jahiliah.
Dan kita sedia maklum, orang di zaman jahiliah, diorang mewarisi ibadat haji turun-temurun daripada zaman Nabi Ibrahim. Dan diorang buatlah macam-macam lah. Dia buat haji tapi dia sembah berhala, dia buat benda-benda merapu, dia campur-campur belaka. Tapi antara kebaikannya, moyang Nabi ni dia suka bagi orang makan. Jadi perbuatan dia memecah-mecahkan roti bagi orang makan ni, dalam bahasa Arab, pecah dipanggil hashama. Hashama bermakna kasara. Ya, dengan mana pecah. Kasara pecah, hashama pun pecahkan juga. Jadi perbuatan dia pecahkan roti bagi orang makan dipanggil hashimun, dengan mana orang yang memecahkan roti untuk diberi bagi orang makan. Hashim. Ya. Kalau perempuan Hashimah, ada perempuan nama itu kan, Kak Hashimah ada. Bukan pecah belah masyarakat tau. Ini memecah belah pula. Pecah-pecahkan roti kering bagi orang makan. Jadi perbuatan dia tu tiap-tiap tahun dia sponsor orang makan, melekat gelaran tu sampai orang lupa nama sebenarnya Amru. Orang panggil Hashim melekat sampai sekarang. Sampai dalam kitab pun kata macam tu. Satu hari moyang Nabi bernama Hashim ini pergi ke Yasrib. Nama asal kepada Al-Madinatul Munawwarah sebelum Nabi berhijrah. Sampai dekat sana, dia berkenan dengan seorang makjan, gitu kan, ibu tunggal. Ya, apa nama ibu tunggal tu, lupa dah aku. Dia ni bapa dia ibu tunggal ni namanya Amru, sama dengan nama Hashim ni, Amru. Dia ringkaskan cerita, Hashim pun berkenan lah dekat ibu tunggal ni, kautim, okey, on, kita kahwin. Tapi dengan syarat, keluarga perempuan ni kata, Salma, tak salah nama dia Salma binti Amr. Kalau tak salah anak lah. Tu nama dia. Kan? Hashim min zawji Salma tu. Tu Salma. Jadi Pak Mentua dia kata, boleh kau nak kahwin dengan anak aku dengan syarat, nanti kalau anak aku mengandung, pastikan dia beranak dekat Yasrib, biar kita orang jaga dia nanti. Okey. Dia pun menikahlah dengan Salma. Dia pun bawa balik kat Mekah. Beberapa lama kemudian Salma pun mengandung. Maka Hashim moyang Nabi ni, macam biasa dia nak pergi berniaga ke Syam, dia pun singgah ke Yasrib. Jadi kalau kita tengok laluan tu kan, contoh kalau saya kata Mekah dekat sini, kita akan menuju ke Madinah ke utara, dan kita akan naik atas ke Syam, Jordan, Syria, Palestin, Lubnan, ke belah atas. Jadi dia pun tinggalkan isteri dia bernama Salma yang mengandung tu dekat Madinah, dan dia pun teruskan perjalanan menuju ke Syam. Dekat mana? Palestin. Lebih tepat lagi di Gaza. Paling tepat dekat Gaza. Dan ditakdirkan Allah, umur moyang Nabi tak panjang, meninggal dunia dekat Gaza. Dan kuburnya ada dekat Gaza. Di situlah didirikan sebuah masjid bernama Masjid Hashim, moyang Nabi SAW. Tapi malangnya masjid itu pun dah kena bom dengan Zionis Israel, qatalahumullah. Okey. Bila moyang Nabi meninggal dekat Gaza, Salma ni pun melahirkan baby boy. Baby ni lahir Kak, special. Dia lahir keluar-keluar tu beruban, rambut dia putih. Dia tak macam rambut baby lain warna hitam kan. Keluar-keluar rambut putih. Mak dia kata, Masya Allah, putih rambut anak aku. Jadi dia pun letak nama anak dia Syaibatul Hamdi. Syaib dengan mana uban, Alhamd dengan mana pujian, mana uban yang terpuji. Kita uban yang terkeji. Uban kita ni dengan sebab banyak memikir, fikir tu fikir ni, pening hutang belambak, alah beruban kepala kan. Moyang Nabi ni lahir beruban. Maka special lah budak ni, baby ni special lah. Letak nama apa? Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji.
Maka membesarlah budak ni dekat Madinah. Main. Bapak dia dah tak ada dah. Bapak dia meninggal dekat Palestin. Tak tahu berita apa. Senyap. Membesarlah dekat Yathrib. Ditakdirkan Allah satu hari datang adik-beradik kepada Hashim. Makna pakcik kepada Syaibatul Hamdi ni. Datang ke Yathrib, datang ke Madinah untuk penjagaan urusan-urusan yang lain. Dia pun pergi dekat Madinah tu, dia tengok budak-budak main. Adalah budak 2-3 orang main. Tak tahu lah main polis sentry, want to jaga benda dah. Main lumba lari. Ada seorang budak ni, setiap kali dia lumba lari dia menang, dia main memanah dia menang, dia akan kata, Ana benu Hashim, Ana benu Hashim. Nah, dia sebut, akulah anak Hashim, akulah anak Hashim. Dia bangga dengan bapak dia, dia bangga dengan arwah bapak dia. Jadi bila budak tu kata macam tu, uncle dia perasan. Boy, come here. Kau anak Hashim Ya, aku anak Hashim. Abang kau orang Mekah kan? Betul, bapak saya orang Mekah. Kau tahu tak, ni uncle tahu tak, ni uncle. Ada kata pakcik je. Ada kata orang Mekah lain yang kata, kau anak Hashim Kau tahu pakcik-pakcik kau ramai dekat Mekah. Jadi kesian budak ni, bapak tak ada. Diorang pun jumpa mak dia ni nama Salma. Kautim dengan makcik tu, cik, kesian ke anak ni, anak acik kesian, bapak tak ada. Boleh tak kita nak ambil budak ni, bawa balik ke Mekah? Ada setengah ulama kata yang datang masa tu namanya Muttalib. Ada kata bukan. Okey, tak apalah. Kita ambil yang bukanlah, orang luar. Confirm ke ini anak saudara orang-orang yang kat Mekah? Okay, confirm. Lalu orang ni dia pun balik ke Mekah bagi tahu dekat keluarga. Kau tahu tak? Aku jumpa anak saudara kau. Sian budak tu. Anak Hashim tu lah. Ya ke? Dia bagi tahu dekat siapa? Dekat Muttalib, pakcik kepada Syaibatul Hamdi ni, anak saudara dia ni. Bila pakcik dia tengok, anak saudara aku ada kat sana, dia pun tak cakap banyak. Dia pun pergi ke Madinah nak ambil anak saudara dia. Berunding. Mak kata tak apalah, jagalah elok anak saudara kau ni. Dia pun ambil budak ni nama Syaibatul Hamdi, naik unta, letak kat belakang, merentas padang pasir sejauh 500 km. Macam ada rasa kat padang pasir tak? Jadi kurang gitulah. Dengan panas padang pasir, dengan ribut pasir ni. Budak kan dia tak biasa merentas padang pasir jauh. Jadi muka dia dah macam teruk sangat. Akhirnya sampai dekat Mekah. Bila sampai dekat Mekah, orang Mekah perhati. Kan pintu Mekah tu ada pintu gerbang gitu kan. Jadi siapa yang masuk, orang Mekah akan perhati. Siapa masuk, siapa datang. Kata, itu Muttalib tu. Siapa belakang Muttalib tu? Budak siapa tu? Lalu orang Mekah kata, Ya Muttalib, manil ladzi ghulam alladzi wara'aka? Wahai Muttalib, budak mana belakang kau tu? Kata Muttalib ni, Abdi. Dia kata, Abdi, hamba aku. Pada anak saudara dia, Abdi, dia kata, ni hamba aku. Orang Mekah kata, oh hamba engkau Abdul Muttalib. Tu ceritanya. Abdul tu kan hamba, Muttalib tu nama dia. Oh budak ni Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Padahal anak saudara dia nama Syaibatul Hamdi. Dia pun bawa balik budak ni ke rumah dia, mandikan, bersihkan apa semua. Dah handsome dah lawak. Dia pun bawa dekat Kaabah. Dia pun buat pengumuman, wahai orang-orang Mekah, budak yang aku bawa ini anak saudaraku. Nama dia Syaibatul Hamdi. Orang Mekah kata, tak ada, Abdul Muttalib. Gitu. Sebab kau cakap hamba dia kan, hamba kau Abdul Muttalib. Melekat sampai gitu. Sampai sekarang orang panggil Abdul Muttalib. Padahal nama dia Syaibatul Hamdi. Okey. Itu ceritanya. Okey. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib min zawjihi Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah Al-Qurashi. Al-Makhzum qabilah Makhzum. Al-Qurashiyah mana keturunan Quraisy.
Wa kana Abdul Muttalib syaikhan mu'azzaman fi Quraisy. Abdul Muttalib ini merupakan orang yang dihormati di kalangan masyarakat Quraisy. Yasduruna an ra'yihi fi mushkilatihim. Orang Mekah kalau ada apa-apa masalah, diorang akan rujuk kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni orang terkenal, orang yang dihormati. Wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, dan mereka akan dahulukan Abdul Muttalib dalam apa urusan penting orang Mekah. Tanya Abdul Muttalib, tanya Abdul Muttalib. Dia ada sebab dia kenapa Abdul Muttalib jadi begitu berpengaruh. Padahal kalau ikut asalnya dia lahir dekat mana? Dia lahir dekat Madinah, kan? Pakcik dia bawa datang kat Mekah. Abdul Muttalib ni dia jadi amat berpengaruh apabila dia menemui Telaga Zamzam. Okey, panjang pula cerita aku ni, Kang. Telaga Zamzam ni, Kak, kita sedia tahu, sedia maklum, dah ada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Diringkaskan cerita. Apabila Nabi Ismail meninggal dunia, kerajaan yang memerintah Mekah itu diwariskan kepada anak dia, anak Nabi Allah Ismail. Lepas tu bila anak Nabi Ismail meninggal dunia, diwariskan kepada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum merupakan satu kabilah Yaman yang duduk dekat Mekah masa tu. Dan diorang ni kira majority. Dan diorang ni menguasai kerajaan Mekah segala-galanya lah. Diringkaskan cerita. Entah macam mana, lama sangat diorang memerintah Mekah ni, diorang mula buat kezaliman, menindas orang, zalim orang, menyebabkan kabilah-kabilah Arab yang ada kawasan keliling Mekah ni tak puas hati. Lalu berlakulah peperangan antara diorang dengan kabilah Jurhum. Diorang nak halau kabilah Jurhum daripada Mekah ni. Bila kabilah Jurhum ni rasa kedudukan diorang dah tak lama dah, dia akan, mana diorang akan terpaksa keluar daripada Mekah, diorang pun timbus Telaga Zamzam ni. Mana jahatnya hati perut. Sebab Telaga Zamzam ni benda yang paling hebat, ya, yang paling bersejarah. Sebab air tak pernah kering Telaga Zamzam ni, kan. Jadi diorang apa, timbus, orang tak jumpa terus telaga tu. Bukan telaga macam tempat kita ni yang ada palung atas tu. Dulu dia korek tanah ni, Kak, dia korek, air dalam tu. Lepas tu dia nak timbus, dia timbus. Begitulah ratusan tahun lamanya. Orang tak tahu mana Telaga Zamzam, tak tahu. Sehinggalah ditarikan Allah, sampailah zaman kepada atuk Nabi ni, Abdul Muttalib. Satu hari, masa tu Abdul Muttalib, orang kata dalam mungkin, anak tak pasti berapa umurnya lah, tapi dah berkahwin dah masa tu. Dan dia baru ada anak seorang yang sulung nama Al-Haris. Satu hari dia tidur dekat kawasan Kaabah tu, dekat kawasan Hijr Ismail. Dia tidur, di mimpi. Ada satu suara kata, "Ya Abdul Muttalib, ihfir Taibah." Wahai Abdul Muttalib, bangkit, galilah Taibah. Lalu dalam mimpi itu Abdul Muttalib kata, "Wa ma Taibah?" Taibah tu apa? Ting, hilang orang tu, hilang. Dia pun bangkit. Apa dia Taibah? Apa dia Taibah? Dia pun bela-bela, dia tidur. Tidur, mimpi tu datang apa? "Ya Abdul Muttalib, ihfir al-madnunah." Madnunah. Dia pun tanya Nabi, "Wa mal madnunah?" Apa dia madnunah? Ting, hilang pula orang tu. Dia pun terjaga. Madnunah? Madnunah? Apa Dia pun tidur balik. Dia tidur kali ketiga, dia bermimpi, "Ya Abdul Muttalib, ihfir." Ada satu lagi nama saya lupa. Dia pun tanya nama tu, hilang balik. Sampailah kalau tak salah kali keempat. Dia mimpi juga. Mimpi tu kata, "Ihfir Zamzam." Dia kata, "Galilah Zamzam." Dan dalam mimpi tu Abdul Muttalib tanya, "Wa ma Zamzam?" Zamzam tu apa dia? Tak hilang dah mimpi tu. Kalau hilang tak habis cerita kita, Kak. Dia kata, dia kata, Zamzam ini telaga yang takkan kering, taskil hajijal a'zam, yang akan memberi minum kepada jemaah haji yang datang.
Jadi kat mana lokasi telaga tu? Cerita ni tak ada dalam Nurul Yakin tau. Dia dalam kitab lain, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Dalam ni tak ada cerita dia. Jadi dalam mimpi tu kata telaga tu terletak, dia kata inda nuqtati ghurabil aswad inda qaryatin namli. Dia ada 3 benda. Dia kata kalau kau nak tahu telaga tu dekat mana, berhampiran dengan Kaabah, tempat tu ada darah unta ataupun darah lembu, ada kampung semut. Ini bukan cerita Didi and Friend tau. Kau ingat cerita Didi and Friend lah pula, ustaz ni ada semut lah pula. Dan ada gagak hitam yang mematuk-matuk kawasan tu. Lalu Abdul Muttalib pun bangkit. Dia pun cari mana tempat tu. Tengok. Yelah, akak jangan bayanglah Kaabah sekarang ni dah lawa gila kan. Ni cerita pasal padang pasir macam tu tak? Tengah-tengah dia tengok, tiba-tiba dalam sirah cerita, ada tak pasal ada lembu kata, ada kata unta, ada orang sembelih unta lembu. Bila dia sembelih lembu ni, kita kata lembu lah, atau unta lah, unta. Lembu payah nak jumpa zaman tu. Unta. Dia sembelih unta ni lari. Lari dengan darah-darah ni. Dia pun jatuh berdebab dekat satu kawasan ni. Dan darah dia mengalir. Berhenti dekat sarang semut. Bukan Kedah. Aku kata sarang semut Kedah lah pula ustaz. Kok mana pula Kedah? Ini sarang semut kat sarang semut. Ada sarang semut dekat situ. Tiba-tiba datang burung gagak patuk kawasan tu. Huna. Dia pun panggil anak dia nama Al-Harith. Harith jom ikut abah, gali kat sini. Dia pun bawa cangkul, gali. Orang Mekah duk perhati. Haji buat apa Haji? Oh, diam je lah. Haji buat apa? Ada projek sikit ni. Haji buat apa Haji? Aku gali telaga tu tak? Haji mengarut. Mana ada telaga kawasan ni? Beratus tahun tak ada. Aku tahulah aku buat. Gali. Sampailah jumpa sungguh telaga Zamzam. Cerita tu panjang lagi kak. Berebut bergaduh pula dengan orang Mekah. Mana Haji kau jumpa bergaduh. Panjang cerita lah. Akhir kesimpulan nak cerita, dengan sebab kehebatan Abdul Muttalib, Allah izinkan dia jumpa telaga tu, maka dia diangkat sebagai pemimpin di Mekah. Orang hormat dia, orang respect dia. Itu atuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, yang kita sebut tadi nama dia Amr. Hasil perkahwinan Hashim dengan isterinya Salma bintu Amr An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Ini pun keturunan kabilah diorang. Khazraji, orang Madinah. Bin Abdi Manaf min zawjihi, daripada isterinya Atikah binti Murrah As-Salmiyah bin Qusay. Hasil perkahwinan Qusay dengan isterinya Huba bintu Hulail Al-Khuzaiyah. Okey. Dia kata apa? Wa kana ila Qusay fil jahiliyati hijabatul bait wa siqayatul hajj wa it'amuhu al-musama birifadah. Okey, akak tengok sampai dekat Ibnu Qusay. Dari isterinya bernama Hubay binti Hulay al-Khuzaiyah. Okey, Qusay menjabat sebagai hijabatul bait. Kan muka surat 20 tu. Nampak atas kan perenggan yang perenggan tu. Qusay menjabat sebagai hijabatul bait. Muka surat 20. Ini terjemahan Endon, terjemahan Melayu aku pun tak tahu ni. Dia kata apa kat sini? Okey, moyang Nabi yang bernama Qusay di zaman jahiliah, dia ni lagi power. Dia pegang 5 jawatan. Yang pertama, hijabatul bait. Hijabatul bait kalau akak tengok nombor 6 bawah tu, menguruskan keamanan rumah suci Kaabah. Senang bahasanya, Kaabah ni dia punya apa nama tu, kelambu dia, semula berkaitan dengan Kaabah dijaga oleh Qusay. Yang pertama. Dan juga kunci Kaabah dia yang pegang. Yang kedua, siqayatul haji, memberi minum jemaah haji.
Wa it'amuhu, dan beri makan jemaah haji pun dapat dekat Qusay. Maknanya moyang Nabi ni kaya. Diorang kat bila diorang bagi makan jemaah haji, bagi minum, itu bukan sebab diorang dapat tender tau. Nak masyuk tak masyuk, bukan bisnes, tak. Arab satu perangai diorang bagi diorang suka bagi makan kat orang. Dia bukan nak glamour tau, dia bukan nak tender, dia nak satu memang. Tapi zaman jahiliah diorang nak juga glamour tu, nak nama. Okey, itu jawatan kedua, bagi makan minum orang yang datang musim haji, yang dipanggil sebagai rifadah. Dia panggil apa? Rifadah. Yang ketiga dipanggil nadwah. Nadwah apa dia? Wahya syura la yatimu amrun illa fi baitihi. Syura ni bahasa mudahnya parlimen Quraisy. Kalau ikut sini dia kata apa? Syura, segala perkara tidak akan diselesaikan kecuali di rumahnya. Gitulah bahasa mudah, parlimen. Mesyuarat besar-besar semua buat dekat rumah Qusay, moyang Nabi ni. Itu jawatan yang ketiga. Yang keempat, al-liwa. Liwa bendera perang. La tuqat rayatu lil harbi illa biyadihi. Liwa dia kata, panji perang tidak ada yang berhak untuk memanggul. Jangan kumalih ni. Memanggul apa benda pula memanggul ni. Mana tak ada orang layak boleh pegang bendera perang kecuali Qusay. Jadi 4 jawatan ni. Pertama, penjagaan Kaabah, kunci Kaabah Qusay pegang. Yang kedua, bagi makan bagi minum jemaah haji, Qusay juga pegang. An-nadwah, tempat meeting mesyuarat parlimen Quraisy, Qusay yang pegang buat dekat rumah dia. Yang keempat, iaitulah al-liwa, bendera perang. Dia yang akan, kalau berlaku peperangan, dia akan serahkan bendera itu pada mana-mana panglima yang dia kendaki. Okey, habis. Walamma ashrafa 'alal maut. Tak lama kemudian ditarikan Allah bila Qusay nak meninggal dunia. Ja'alaha fi yadi ahadi auladihi Abdiddar. Masa Qusay nak meninggal dunia, dia panggillah anak dia nama Abdiddar. Nak, abah rasa umur abah tak lama dah ni nak. Nanti kalau abah mati, 4 jawatan ni kau pegang semua. Dia pasal dekat anak nama Abdiddar. Lakin Banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yasta'thiruna li hadhihi al-mafakhir. Bila Qusay buat wasiat macam tu, Abdiddar ni ada adik-adik lain, antaranya nama Abdi Manaf. Abdi Manaf ni ada anak-anak. Anak-anak Abdi Manaf ni anak saudara kepada Abdiddar. Dia tak puas hati. Mana boleh? Oh, pakcik seorang nak rembat 4 jawatan. Kita orang pun ada hak juga. Bergaduh. Hampir-hampir bergaduh anak beranak ni sebab berebut 4 jawatan tu. Mana Tuhan? Tu kan dia kata. Kan banyak sepakat untuk tidak membiarkan dan hampir saja terjadi perang saudara seandainya masalah yang tidak dilerai oleh para tokoh dari kedua pihak. Tak sukalah macam Melayu ni. Tak syok kan? Tak suka agak serius. Akak baca lah ya. Janji akak faham cerita. Aku tak suka serius. Nyampah tu. Ana bukan nak kata kak, Ana bukan action kak. Sebab Ana sekolah kebangsaan sampai darjah 2 je. Tu cerita sebenar. Jadi bila saya sekolah kebangsaan sampai darjah 2, saya tak suka baca Melayu ni. Bukan tak faham-faham, tapi otak lambat sikit. Aduh, lemah betul aku. Satu lagi, kalau khutbah Jumaat, orang suruh saya khutbah baca teks. Come on lah, sorry, aku tak boleh. Okey. Jadi sekarang anak beranak dah gaduh. Kita orang tak puas hati. Oh, sedaplah Abdiddar punya anak beranak pegang 4 jawatan. Kita orang bergaduh. Dia kata apa? Wa ka'ada yufdi al-amru ila al-qital. Dan hampir-hampir pergaduhan tersebut menyebabkan peperangan antara 2 beranak ni. Orang Arab kak, benda kecil je dia punya gaduh lain macam, kau tahu. Contoh kalau dekat negara Arab kan, kereta berlanggar. Bam! Langgar bonet sikit je, langgar bontot sikit je.
Kita tengok plate jatuh, plate. Teng. Plate belakang yang kena langgar tu jatuh. Dia keluar kak, dia punya gaduh kau macam perang dunia. Wow. Dahsyat gila. Tapi satu je Arab. Tengah dia bergaduh tu, kalau kita larang kata, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kita kata, selawat ke nabi, selawat ke nabi. Kita kata macam tu kan. Dia pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus slow down. Itu kelebihan orang Arab pula. Dia boleh gaduh bagai narak, kata sallu ala nabi, sallu ala nabi, selawat ke nabi, selawat ke nabi. Kalau kita Melayu kan, gaduh belanggar. Kak, selawat kak. Selawat. Kita aku ke tak? Kau cakap apa ni? Kita aku. Selawat hari Jumaat lah. Kan? Dia tak buat hati. Ni bongok pula orang Melayu ke betul aku. Arab ni, gitulah style dia. Benda kecil tapi dia punya kecoh lain macam. Itu memang style diorang kak. Pening tau. Sebab tu, satu bagusnya kita Melayu ni, kita tenang. Dan terlalu tenang. Sabar. Kita Melayu ni banyak sabar sangat. Ada bagusnya tapi kadang hampir juga sebenarnya. Tapi Arab, benda kecil dia jadi perang. Okey. Laula an tadaraka al-amra uqala'ul fariqain. Lalu orang-orang Mekah yang berpengaruh ni tak nak bagi kabilah dua beranak ni bergaduh, dia pun settle. Macam mana? Fa'atau bani Abdi Manaf as-siqayata wa rifadata. Bincang punya bincang, akhirnya mereka bersetuju untuk anak-anak Abdi Manaf, anak saudara kepada Abdi Dar tadi, kita bagi dua jawatan. As-siqayah wa rifadah. Maknanya bagi makan dan bagi minum orang datang musim haji, tu bagi dekat anak-anak Abdi Manaf. Okey. Dia kata kat situ kan. Maka mereka menyerahkan kepada Bani Abdi Manaf jabatan siqayah dan rifadah. Bagi makan, bagi minum jemaah haji, bagi dekat anak-anak Abdi Manaf. Fadamata fihim, maka dua jawatan ini berterusan pada kabilah Abdi Manaf ila anin tahata lil Abbas bin Abdul Muttalib, sehinggalah sampai zaman anak beranak diorang, itulah pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian diwariskan kepada anak dia lepas daripada zaman Abbas bin Abdul Muttalib. Amal hijabatu, adapun jawatan menjaga Kaabah, kunci Kaabah, semua berkaitan dengan Kaabah, fabaqiyat biyadi Abdiddar, dikekalkan pada anak beranak Abdiddar. Wa aqarraha lahum asy-syar'u fahiya fihim hatta al-an. Dan syariat Islam membenarkan jawatan ini dipegang oleh keturunan Abdiddar sampai sekarang 2024 dan sampai kiamat. Kunci Kaabah ni kak tak boleh diserah pada sesiapa kecuali anak Abdiddar. Anak tak pasti kenapa, yang tu anak kena buat kajian semula. Ya. Dia kata kat sini tu dia kata adapun urusan hijabah, jabatan ini tetap diberikan kepada Bani Abdiddar. Hal ini juga dikukuhkan oleh syariat sehingga berlanjut sampai ke hari ini. Sebab tu anda teringat almarhum Tuan Guru Dr. Harundin pernah cerita kan. Dr. Harundin dia kan pernah mengubat kerabat Saudi. Kerabat Saudi pernah kena penyakit pelik, puas berubat dengan bomoh Mekah, Madinah semua tak jadi. Lepas tu tersebarlah cerita ada seorang Tuan Guru alim daripada Malaysia ni boleh mengubat orang. Diringkaskan cerita, jadi almarhum Tuan Guru Dr. Harundin pun mengubatlah kerabat Saudi tu dan dengan izin Allah sembuh. Cerita ni Dr. Harundin sendiri cerita. Rasa kat YouTube ada cerita ni. Bila sembuh, kerabat ni sukalah, syukur sangat. Dia kata, dek kerana ialah Allah izinkan kau ubat dan aku sembuh dengan izin Allah. Tapi sebagai nak ucap terima kasih, nak bagi hadiah lah. Dia kata, kau cakap je kau nak apa? Kau cakap je, oh, Saudi kak, masyur, kaya. Kau cakap je apa? Kun fayakun. Gitulah bahasanya kan. Kau cakap. Dr. Harundin kata, khalas. Dr. Harundin kan siapa yang belajar rawatan Islam Darul Syifa tu kan, mana boleh ambil upah. Memang dia orang diajar macam tu. Tok Guru tak bagi. Memang itu syarat dia orang.
Dan Ana kenal salah seorang anak murid kanan dia. Memang dia orang takkan ambil upah daripada rawatan tersebut. Jadi Tok Guru tak nak ambil. Jadi orang Arab ni dia malu lah. Arab dia banyak kak. Bagi dia aib. Kalau dia offer kau tolak, aib. Lah. Kau cakap tak apa? Cakap. Kalau aku kau lah. Minta tanah, minta hotel, minta banglo, minta Ferrari kan, apa barang. Bila dia desak sangat, last dia kata, aduh, tak apalah, kalau kau beria sangat, aku nak satu je pada, aku nak masuk Kaabah. Apa kata kerabat ni? Masuk Kaabah. Simple present tense. Nothing lah. Setakat masuk Kaabah. Tak ada mafish akhar. Tak ada apa. La, khalas. Dukhul ila al-Kaabah faqad. Okey. Jadi, almarhum kata, pada waktu yang dijanjikan, dia orang pos-pos lah tiket flight semua kan. Sampai dekat airport tu, tak payah dah cek apa benda, immigration. Masuk. Laluan siratal mustaqim. Laju gila kau. Dengan VIP semua. Masa nak masuk Kaabah tu, Dr. Almarhum kata, yang pegang kunci Kaabah tu keturunan Bani Abdiddar, Bani Syaibah. Sampai sekarang keturunan dia yang pegang. Masih hidup keturunan dia ni. Masih masya-Allah hebatnya dia jaga keturunan dia orang. Sebab tu kak, kalau tak silap Ana baca ni kadang biasalah baca lepas tu makan cekedis, lupa lah kak. Makan lepas tu makan Maggi lah mami, lupa lah gitu. Kalau tak silap Ana, dalam peristiwa Fathu Makkah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dia rekaskan cerita Nabi menawan kota Mekah. Bila Nabi dah menawan kota Mekah, Kaabah ni kan mulia kan. Jadi Sayyidina Ali jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak bagi jawatan jaga kunci Kaabah dekat aku? Nabi okey. Nabi nak bagi dekat dia, dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali atau Osman, anda tak ingat. Bila Nabi nak bagi tu, tiba-tiba Allah turunkan ayat. Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah mengarahkan kepada kamu supaya menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Maknanya kunci Kaabah tu milik keturunan Abdiddar sampai akhirat, sampai kiamat. Memang takdirnya begitu. Okey. Amal hijabatu fabaqiya biyadi Abdiddar wa aqarrahum lahu syar'u fahiya fihim ilal an. Maknanya kat kerajaan Saudi yang hebat tu pun tak boleh nak ambil kunci tu tak. Diorang tak, macam dia terpantang larang. Kalau kau ambil, sui kau jangan main. Siapakah keturunan Abdiddar ini? Wahum Banu Syaibah, anak-anak Syaibah bin Uthman bin Abi Talhah bin Uzza bin Uthman bin Abdiddar. Okey. Ammal liwa, adapun jawatan memegang panji perang. Fadama fihim, berterusan juga kepada keturunan Abdiddar hatta abtalahul Islam, sehingga Islam membatalkan. Maknanya bendera diserah kepada khalifah. Lepas pada zaman jahiliah ni habis, bab bendera perang, panji-panji perang diserah kepada khalifah. Wa ja'alahu haqqan lil khalifati, dan dijadikan hak menjaga bendera panji-panji ini kepada khalifah. Kalau kita pada agung kan, agung yang memegang negara, yang menjaga negara. Khalifatan lil muslimin yada'ahu fi man yarahu salihan, yang mana khalifah sahaja layak menyerahkan bendera tersebut kepada sesiapa yang dirasa layak. Wa kadzalika nadwah, begitu juga dengan jawatan nadwah. Okey, senang ceritanya, daripada 4 jawatan tadi, jawatan makan dan minum dapat kepada anak beranak Abdi Manaf sampai zaman Pak Cik Nabi Abbas. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang dapat tender. Kakak pergi haji kan, dekat mana tu, dekat Mina dia adalah tender-tender dia dapat bagi makan masyur. Itu pun tak cukup kan. Tahun lepas punya isu jemaah Endon, berapa ramai yang ke Bulu tak ada makanan masa dekat Mina kan. Mina lah, masa kat sana jadi isu. Jadi Kementerian Haji Endon mengamuk sampai jadi isu lah dekat Saudi tu. Okey, mana jawatan bagi makan bagi minum sekarang dah bagi kat tender-tender lah. Penjagaan kunci Kaabah macam anda sebutkan tadi,
terus kekal dekat keturunan Abdidah sampai kiamat. Lagi 2 jawatan, Nadwah, parlimen pun dah tak ada, serah kepada kerajaan. Juga Al-Liwa, bendera pun dah diserah kepada khalifah. Okey, balik kepada keturunan tadi. Okey, Qusay bin Kilab min zawjihi Fatimah binti Sa'ad wahya yamaniyatun min Asdashanu'ah. Jadi Kilab moyang Nabi ni berkahwin dengan seorang perempuan bernama Fatimah bintu Sa'ad, dan dia berasal daripada Yaman, daripada Asdashanu'ah bin Murrah. Hasil perkahwinan Murrah dengan isteri dia Hindun bintu Sarir min Bani Fihr bin Malik. Ni semua nama-nama lah. Okey, ni semua nama je, jadi saya bacalah secara cepat nama-nama ni. Bin Ka'ab. Okey, saya baca yang kat Melayu ni banyak sangat. Terbelit lidah aku kalau baca yang Melayu ni macam susah tau. Yang Arab ni lah ya. Bin Ka'ab min zawji Wahsyiyah binti Syaiban bin Bani Fihr aidan bin Lu'ay min zawji Ka'ab Maria bintu Ka'ab bin Quda'ah bin Ghalib min zawji Lu'ay Salma bintu Amr al-Khuzai bin Fihr min zawji Ghalib Layla bint Husain bin Hudhali wa Fihr wa Quraisy fil qawl al-aktsarin. Okey, dalam ramai-ramai moyang Nabi ada moyang Nabi yang bernama Fihr. Kalau dekat muka surat ni, muka surat yang ke-21 Kak, perenggan yang 1, 2, 3, baris yang ketiga tu, bin Fihr. Nampak tu dalam kurungan tu kan, bin Fihr. Fihr itulah yang dipanggil sebagai Quraisy gelaran dia. Kenapa orang panggil dia Quraisy? Dia ada cerita. Kalau tak silap ana ni pun lupa-lupa ingat juga ni, tapi rasa je dah tu. Satu hari Fihr ini pergi ke laut. Dia pergi bersama nelayan. Ditakdirkan Allah muncul seekor ikan yang besar. Ikan tu namanya Qirsh. Qirsh dalam bahasa Arab shark, ikan jaws, ikan jerung. Dan dia berjaya mengalahkan ikan jerung tu. Dia kalah, dia bawa atas perahu dia, terpanjat beruk orang Arab. Masya Allah, melekat namanya Quraisy. Daripada Quraisyun. Kalau contohlah dalam bahasa Arab Qirsyun dengan bermaksud, kalau kita kata ikan jos yang besar, Quraisy dengan makna ikan jos yang kecil. Gitulah panggilan, kata panggilan manja kepada moyang Nabi ni. Dan itulah satu-satunya nama kabilah Arab yang disebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy. Kan, kabilah lain tak ada kat dalam bahasa Al-Quran. Fi qawl al-aktsarin wa kana Quraisy 12 qabilah. Dan Quraisy ini mempunyai 12 kabilah. Kabilah ni anak beranak dia, qabail anak beranak dia orang. Banu Abdi Manaf, anak-anak Abdi Manaf, Banu Abdiddar, Banu Asad bin Abdul Uzza, Banu Zuhrah, Banu Makhzum, Banu Tayyim, Banu Adi, Banu Sahmin, Banu Amir, Banu Tayyim, Banu Al-Harith, Banu Muharib. Okey. Wal muqimuna minhum bi Makkah yusammuna Quraisy. Al-Battah walladhi bi dawahiha Quraisy az-Zawahir. Okey, akak tulis pergi dekat ni semua nama semua ni, sampailah dekat kalau kat Melayu ni dia kata bin Adnan. Kalau akak tengok dekat muka surat 21 tu, muka surat 21 baris yang ke 1, 2, 3 daripada bawah. Bin Ma'ad daripada isteri yang bernama Mu'anah binti Jawsham an Jurhum, daripada keturunan Jurhum.
Akak ingat tak saya sebut tadi perkataan Jurhum tu kan, zaman Nabi Ismail, yang diorang memerintah Mekah kejap, lepas tu diorang buat kezaliman, orang kumarah dekat diorang, orang halau, dan kabilah Jurhum inilah yang saya katakan tadi yang timbul telaga Zamzam. Inilah kabilah Jurhum bin Adnan. Dia kata apa kat sini? Inilah nasab yang ulama ittifaq sahihnya keturunan Nabi SAW. Atas pada Adnan ni nak sampai ke Nabi Ismail, banyak lagi nama bin, tapi ulama tak ittifaq nama tu. Yang confirm sampai Adnan, lepas tu sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Okey, dah 10.30 dah Kak. Okey, kita berhenti dulu kat situ. So kakak tidur, biar aku berhenti dulu. Sebab dia main keturunan ni, tidur je ikang. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Bulan depan kita baca sikit lah, nak habis cerita tu. Kita akan masuk cerita pernikahan Abdullah dengan Aminah. Tu baru best sikit lah cerita dia. Cerita bab kahwin ni memang best pun. Ya? Minggu depan? Minggu depan. Sorry, bulan depan tadi. Minggu depan kita sama insyaAllah. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.